Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Pada hari ini kami akan membentangkan bab 3 iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Saya Leonie Eiffel sebagai pembentang pertama akan membentangkan sinopsis untuk bab 3. Seperti yang anda lihat, fenomena migrasi dan kepelbagaian atau diversity tidak dapat dipisahkan dalam mengupas etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Sebelum kedatangan Eropah ke Asia, pada era kolonial telah wujud putaran migrasi di wilayah alam Melayu yang telah menemukan peradaban India, China dan Timur Tengah, masing-masing dengan sistem etikanya melalui Selat Melaka. Di sini maksudnya pada era prakolonial, pelbagai sistem etika dan nilai-nilai peradaban telah dibawa oleh India, China dan Timur Tengah ke alam Melayu. Seterusnya, kepelbagaian ini menjadi lebih kental dan kompleks dengan kedatangan manusia Eropah pada era kolonial melalui perdagangan dan penjajahan yang membawa peradaban dan sistem etika serta nilai Eropah. Di sini maksudnya selepas zaman kolonial, sistem dan masyarakat pada ketika itu lebih kompleks kerana kemasukan nilai-nilai Eropah, dan nilai-nilai Eropah tersebut banyak mengubah kehidupan di tanah Melayu. Pada era pasca kolonial yang berlanjutan ke era globalisasi, sifat kepelbagaian di alam Melayu dan Malaysia khususnya menjadi semakin pekat dan ligat, apatah lagi setelah platform digital terasas membentuk kepelbagaian yang sungguh kompleks yang dipanggil sebagai super diversity. Dalam setiap era, prakolonial, kolonial dan pasca kolonial ini, wajah, idea dan amalan etika berevolusi bersama penyesuaian pada peradaban yang terlibat. Di sini maksudnya pada era pasca kolonial sehingga sekarang ianya disebut sebagai era peradaban global, kerana kita sudah mempunyai platform digital seperti internet, sosial media dan pelbagai teknologi yang canggih. Seterusnya kita akan mengenal istilah serta maksud etika dan peradaban. Istilah peradaban adalah berasal daripada bahasa Arab dan digunakan untuk menjelaskan maksud ketamadunan. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Di sini ia bermaksud dalam peradaban mesti adalah keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti untuk mengekalkan sesebuah peradaban. Istilah Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat ini adalah kemajuan atau pembangunan, tetapi istilah tersebut tidaklah begitu meluas berbanding tamadun. Dalam ciri-ciri peradaban mesti ada kemajuan teknologi dan pembangunan pesat. Contohnya, tamadun Mesir. Mereka mempunyai kemajuan teknologi tersendiri dan ada pembangunan piramid-piramid yang tinggi. Dan selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab mula digunakan dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Sebagai contoh, Hazorah. Itu adalah istilah adat yang digunakan untuk menunjukkan peradaban. Seterusnya, maksud etika dan peradaban. Etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak seperti adab sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesebuah kumpulan. Manakala peradaban bermaksud sistem dan tahap perkembangan serta kemajuan sosial dari sesuatu bangsa. Etika dan peradaban tidak boleh dipisahkan. Walaupun masyarakat kini hidup di dunia yang moden dan mempunyai pelbagai teknologi yang canggih, tetapi jika masyarakat kini tidak mempunyai etika dan nilai moral yang lain, maka lambat laun peradaban tersebut akan hilang atau runtuh. Berikut merupakan pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Yang pertama, sistem kepercayaan dan agama. Seperti contoh tamadun Melayu beragama Islam manakala Barat beragama Kristian. Yang kedua, penempatan masyarakat. Salah satu ciri peradaban adalah mempunyai penempatan yang tetap.
Yang ketiga adalah sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur. Seperti contoh, kita mempunyai kerajaan dan menteri yang untuk mengurus perjalanan sesebuah negara itu. Yang keempat adalah sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Jika kita tidak mempunyai sistem perundangan yang teratur, maka ia sukar untuk membentuk sesebuah masyarakat kita. Yang kelima adalah kelahiran dan perkembangan daya kreativiti. Seperti contoh, sekarang banyak kita lihat inovasi-inovasi yang baharu dan berkembang pesat diperkenalkan kepada kita. Yang keenam adalah daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan. Yang ketujuh adalah bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Seperti contoh, kita mempunyai bahasa sendiri iaitu bahasa Malaysia dan juga mempunyai sistem tulisan sendiri iaitu sistem tulisan Rumi. Yang terakhir, peningkatan kualiti hidup dan peningkatan jangka hayat. Seperti contoh, peningkatan kualiti kehidupan adalah dari segi sektor ekonomi dan juga pendidikan. Yang kita beralih kepada persekitaran geofizikal. Lazimnya, sesuatu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Seperti Malaysia dan Indonesia. Yang kedua adalah geofizikal Tanah Melayu, sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar dunia, iaitu China dan India melalui kegiatan perdagangan. Yang ketiga adalah sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban yang lain. Yang terakhir adalah peradaban Malaysia adalah penyulaman peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya. Difusi budaya di sini adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kedua adalah masyarakat dan demografi. Masyarakat bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial di mana sebahagian besar interaksi yang berlaku dalam lingkungan sistem sosial itu adalah lahir daripada individu yang berada dalam kelompok tersebut. Ciri-ciri masyarakat adalah berkelompok, berbudaya, mengalami perubahan, berinteraksi, mempunyai kepimpinan dan mempunyai aturan sosialnya seperti susun lapis, kelas, status dan kasta. Manakala masyarakat bermaksud dari segi sadana ini adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama hingga mereka dapat mengorientasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Assalamualaikum, saya Fitri Afifah dan akan membentangkan bahagian untuk definisi masyarakat dalam konteks Malaysia dan seterusnya. Definisi masyarakat dalam konteks Malaysia ialah masyarakat plural yang terdiri daripada komuniti berasingan seperti di semenanjung Malaysia. Terdapat 3 etnik utama iaitu Melayu, Cina dan India. Manakala Bumi Putera Sabah terdapat Kadazan Dusun, Bajau dan lain-lain. Serta Bumi Putera Sarawak terdapat kaum Iban, Melanau dan sebagainya yang bukan sahaja terpisah kerana adat, makanan dan pakaian tetapi juga pekerjaan dan tempat tinggal. Seterusnya, kewujudan masyarakat plural adalah sejajar dengan penjajah yang datang ke Tanah Melayu. Pada masa dulu dengan membawa masuk semua kaum tersebut untuk memenuhi peluang pekerjaan di Tanah Melayu. Kedatangan penjajah telah membawa masuk penduduk-penduduk luar iaitu India dan China untuk memenuhi peluang pekerjaan di Tanah Melayu pada ketika itu. Itulah yang mewujudkan kewujudan masyarakat plural. Seterusnya, J.S. Furnival mengatakan masyarakat plural adalah bercampur antara satu sama lain tetapi tidak bersatu. Mereka hidup berdekatan tetapi tidak terpisah dengan sistem politik yang sama serta masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bahasa dan pemikiran sendiri.
Maksud di sini adalah kita duduk antara satu sama lain tetapi percaya dengan adat sendiri, budaya sendiri, agama sendiri serta bahasa sendiri serta juga pemikiran sendiri. Seterusnya, kita pergi ke garis masa pembentukan masyarakat Malaysia. Peradaban majmuk bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka iaitu pada tahun 1402 hingga 1511. Seterusnya penjajahan Portugis dan seterusnya juga penjajahan Belanda dan juga pada tahun 1826 hingga 1941, 1946 hingga 1948 adalah penjajahan British. Seterusnya pendudukan Jepun pada tahun 1941 hingga 1945 dan pada tahun 1957 barulah kita mencapai kemerdekaan. Dan juga pembentukan Malaysia bermula pada tahun 1963. Itu sahaja bagi garis masa pembentukan masyarakat Malaysia. Slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan dari kemajmukan ke kepelbagaian. Istilah masyarakat majmuk digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di tanah Melayu selepas kehadiran penjajah yang membawa masuk pendatang dari China dan India untuk kepentingan ekonomi. Budaya majmuk tanah Melayu merupakan hasil pertemuan dan pertambungan budaya besar dunia yang melahirkan fenomena sosial di alam Melayu. Peradaban majmuk bercirikan semula jadi tanpa paksaan dan fleksibel. Masyarakat majmuk pula bercirikan persamaan dan perbezaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syazwani binti Darwadi dan saya akan menerangkan tentang konsep memahami proses hubungan etnik dan skema proses hubungan etnik di Malaysia. Pertama, segregasi. Segregasi merupakan proses sosial di mana kumpulan sosial dipisahkan dengan individu atau etnik yang lain sehingga menyebabkan tiada interaksi antara satu sama lain. Ianya boleh berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan dan kemudahan awam. Seterusnya, akomodasi. Akomodasi merupakan kumpulan etnik yang sedar dan menghormati norma dan nilai etnik yang lain dalam sesebuah masyarakat. Mereka juga mempertahankan budaya hidup masing-masing. Sebagai contoh di Malaysia, setiap etnik diberikan kebebasan untuk melibatkan diri secara bebas dan sama rata dalam bidang ekonomi, politik dan pendidikan. Walaupun Malaysia merupakan negara Islam dan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi. Namun, setiap kumpulan etnik bebas mengamalkan budaya, agama dan bahasa masing-masing. Kemudian, asimilasi. Asimilasi merupakan proses penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya untuk membentuk satu kelompok masyarakat dengan satu budaya, agama dan bahasa. Terdapat dua jenis asimilasi iaitu asimilasi budaya dan asimilasi struktur. Asimilasi budaya merupakan kelompok minoriti yang mempelajari budaya kelompok majoriti. Contoh bagi asimilasi budaya adalah seperti yang kita dapat lihat di Malaysia. Amalan penerimaan rumah terbuka semasa perayaan Hari Raya di mana pelbagai etnik seperti India, Cina dan sebagainya juga turut bersama-sama meraihkannya. Bagi asimilasi struktur pula merupakan kelompok minoriti berjaya menyertai institusi utama dan aktiviti sosial dalam masyarakat majoriti. Misalnya, mendapat keistimewaan dalam institusi utama masyarakat seperti ekonomi, politik dan pendidikan. Amalgamasi boleh digelar sebagai asimilasi biologi dan merupakan tahap asimilasi yang paling tinggi. Ia merupakan proses percantuman melalui biologi ataupun dikenali sebagai perkahwinan campur. Perkahwinan campur berlaku sangat kerap sehingga terjadinya campuran biologi dalam kalangan kumpulan pelbagai etnik. Segmented asimilasi di Malaysia, dasar pembinaan negara bangsa terbina berdasarkan integrasi. Oleh kerana identiti setiap etnik disubur dan dikekalkan dari 4 proses di atas segmented asimilasi kerap berlaku. Mereka mempertahankan ciri-ciri keetnikan walaupun menerima budaya tempatan dan sejagat. Seperti yang kita dapat lihat di dalam skema proses hubungan etnik di Malaysia,
Terdapat 6 tahap putaran iaitu dysfunctional social, plural kemajmukan segregasi, akomodasi, akulturasi, asimilasi segmented, amalgasi dan hasil tahap putaran tersebut. Dengan melihat skema ini, kita boleh menilai tahap putaran mana yang sewajarnya diamalkan melihat kepada hasil dan kesepaduan sosial. Selamat pagi kepada rakan-rakan sekalian. Nama saya Patricia Intia dan hari ini saya akan membentangkan untuk bahagian ekonomi dan pasaran. Pada era pra-kolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi sara diri iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan juga keluarga mereka. Contohnya, aktiviti kegiatan ekonomi sara diri untuk masyarakat Melayu ialah berasaskan penanaman padi dan juga aktiviti perikanan. Bukan itu sahaja, aktiviti pelombongan biji timah dan juga aktiviti peternakan adalah salah satu aktiviti untuk mereka menyara diri waktu itu. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting dalam masyarakat disebabkan keadaan kehidupan yang masih mundur dan juga tradisional. Hal ini kerana kegiatan menyara diri seperti kegiatan perdagangan itu menjadi tempat mereka mencari sumber dan untuk teruskan kehidupan. Pada era kolonial, British dilihat terus menguasai kegiatan ekonomi negeri-negeri di Tanah Melayu dengan pembukaan lombong biji timah dan juga ladang getah serta kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran dari China dan India. Bukan itu saja, pada era pasca kolonial, kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan juga menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Strategi penyusunan semula masyarakat ini berlaku selepas kemerdekaan mengikut dasar ekonomi baru. Hal ini kerana untuk menghapuskan pergaduhan antara etnik-etnik ketika itu yang disebabkan ekonomi yang tidak seimbang. Terusnya ialah dasar ekonomi baru atau DEB. DEB telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970 hingga 1990. DEB berpegang kepada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki untuk mengelak ketegangan dan konflik antara etnik dan seterusnya mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Antara objektif dasar ekonomi baru ialah pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum. Hal ini untuk mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambahkan peluang-peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Selain itu, objektif yang seterusnya ialah penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Ini adalah untuk mempercepatkan proses penyusunan semula ekonomi Malaysia untuk memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi supaya dapat mengurangkan dan seterusnya akan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Dan seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini, peristiwa berdarah yang berlaku pada 13 Mei 1969 telah mendedahkan manifestasi sebenar perasaan tiga etnik yang terbesar di Malaysia. Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 ialah insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini telah merenggut nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969 yang merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Semenjak negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, didapati bangsa Melayu masih tertinggal jauh dari segi penguasaan ekonomi dan pendidikan di Tanah Melayu yang memandangkan majoriti orang Melayu tinggal di luar bandar. Manakala orang Cina pula lebih terkehadapan dengan
menguasai bidang perniagaan dan juga bidang ekonomi yang lain, memandangkan mereka tinggal di kawasan bandar dan menguasai perlombongan. Lantas timbul kesedaran di kalangan orang Melayu yang dapat merasakan bahawa mereka telah tertinggal dan juga merasa tertindas di bumi sendiri akibat kemiskinan. Bagi masyarakat Cina dan India pula, mereka bimbang tentang syarat-syarat hak kerakyatan walaupun sebahagian daripada mereka telah bersedia untuk menumpahkan kesetiaan kepada tanah Melayu. Dan ini adalah sasaran dan objektif DEB. Ini adalah mengikut pencapaian dasar ekonomi baru, iaitu kadar kemiskinan penduduk Malaysia telah berjaya diturunkan daripada 42.4% pada 1970 kepada 17.1% pada 1990. Bukan itu sahaja, pendapatan purata sebenar kaum Bumi Putra telah meningkat daripada RM172 sebulan pada tahun 1970 kepada RM940 sebulan pada tahun 1990. Dari segi hak milik modal masyarakat Bumi Putra pula meningkat daripada 2.4% pada tahun 1970 kepada 12.5% pada tahun 1980 dan seterusnya 19.3% pada tahun 1990. Akan tetapi sasaran sebanyak 30% tidak berjaya dicapai. Seterusnya, falsafah dan pemikiran. Falsafah dan pemikiran terbahagi kepada dua, iaitu falsafah dan pemikiran tradisional dan juga falsafah dan pemikiran moden. Jadi saya akan menerangkan falsafah dan pemikiran tradisional. Perspektif ini berpandangan matlamat telah pun ditetapkan dan ditentukan, manakala manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Ibnu Khaldun berpendapat ilmu perlu diintegrasikan, ilmu agama dan juga ilmu alat. Menuntut ilmu agama, logik, falsafah, matematik dan bahasa Arab adalah penting. Ketokohan Ibnu Khaldun telah diakui oleh sejarah barat seperti Al-Toynbee, R. Flynn dan G. Certain. Arnold mengatakan falsafah sejarah yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun merupakan sumbangan terbesar pernah dilahirkan di manusia di atas muka bumi ini. R. Flynn pula mengatakan Ibnu Khaldun merupakan ahli falsafah Islam yang tiada taranya, bermaksud tiada tandingannya. G. Certain mengatakan Ibnu Khaldun merupakan ahli falsafah dan juga ahli sejarah agung yang bukan sahaja pada kurun pertengahan, malah sepanjang zaman. Adalah falsafah dan pemikiran moden. Perspektif ini berpandangan manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan berhak memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Seterusnya, Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Proses interaksi kepelbagaian peradaban dan etnik bermula di Selat Melaka dengan proses pembudayaan yang mengintegrasi masyarakat berbilang kaum dan etnik melalui aktiviti perdagangan dan perkahwinan. Melalui proses interaksi antara budaya, maka terbentuk interaksi peringkat tamadun. Contoh-contoh interaksi dalam lingkungan budaya yang sama ialah orang Melayu, adanya orang Jawa, Banjar, Bugis, orang Mandaling dan sebagainya. Orang Cina pula mempunyai orang Hakka, Hainan dan sebagainya. Dan orang India pula mempunyai orang Punjabi dan Malayam serta sebagainya. Memamerkan kepelbagaian budaya dan adat resam keturunan masing-masing seperti orang Melayu, orang Cina dan orang India. Mereka mempunyai pegangan agama yang berbeza tetapi dari segi budaya adalah sama. Golongan masyarakat Hindu di India Utara menerima unsur-unsur keislaman dalam budaya berpakaian, pemakanan dan seni bina. Manakala masyarakat Muslim di India pula menerima unsur-unsur tertentu
termasuk seni bina, muzik, pemakanan dan gaya hidup masyarakat Hindu. Seterusnya ialah Kesultanan Melayu Melaka, iaitu lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Melaka digelar The Venice of East yang menjadi tempat pertemuan pedagang seluruh dunia seperti dari Arab, Parsi, China, India dan sebagainya. Pelbagai aspek menyumbang kepada zaman keagungan Melaka. Yang pertama dari aspek pemerintahan. Perlembagaan Melaka berdasarkan ajaran Islam, hukum kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka yang seperti pemerintahan secara diplomasi dan juga terbuka. Ia juga mementingkan keharmonian kaum. Buktinya pegawai istana meliputi etnik Melayu dan juga India. Ia juga mempunyai amalan perkahwinan campur seperti perkahwinan Puteri Hang Lipo dan Sultan Mansur Shah. Seterusnya dari aspek perdagangan, Undang-Undang Melayu Melaka digunakan untuk tujuan menjaga keselamatan Laut Melaka dari ancaman perompak dan lanun dan juga pemerintahan terbuka dan pentadbiran sistem pelabuhan yang cekap oleh Laksmana Melaka. Bagi kependudukan pada zaman pluraliti, penghijrahan pedagang dari Arab, India, China dan negara lain tidak memerlukan pasport atau visa sebagai pengenalan diri untuk memasuki sesuatu kawasan dan akibatnya mereka bebas berdagang dan berinteraksi menyebabkan berlakunya proses asimilasi dan amalgamasi. Disebabkan oleh itu juga wujudnya masyarakat baru yang dikenali sebagai Baba dan Nyonya, Melayu Arab dan Melayu India. Kepelbagaian budaya wujud dan Melaka dianggap sebagai kota metropolitan dan kota multibudaya. Sejak abad 5 Masihi, wujudnya pluralisme budaya hasil daripada interaksi pelbagai budaya seperti Arab pra-Islam, Hinduisme, Buddhisme, Arab Islam, Eropah, Portugis, Sepanyol, Belanda, British dan budaya alam Melayu. Assalamualaikum, saya Sharifah Datuk Fakihah dan saya akan membentangkan tentang pembentukan masyarakat majmuk era kolonisme Inggeris. Kedatangan British ke alam Melayu berlandaskan serampang tiga mata iaitu keagamaan, kekayaan dan kemegahan, yang mana pemisahan antara agama dan sains berlaku di Eropah pada abad ke-15 Masihi yang dinamakan sebagai Rocks of Age, Science and Religion in the Fullness of Life oleh Stephen Jay Gould. Dan mereka menganggap agama sebagai penyumbang perselisihan pendapat dalam kalangan manusia, pergaduhan dan peperangan. Manakala sains dianggap sebagai bersifat sarwajat iaitu menyatukan manusia dengan kefahaman yang sama dan hidup aman damai. Dasar pemisahan agama dengan negara diteruskan oleh British di Tanah Melayu dengan British menguasai pentadbiran negara. Dan Sultan pula menjaga hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Dan pengenalan sistem pentadbiran berdasarkan pengagihan kuasa antara kehakiman eksekutif dan perundangan. Pertembungan antara Islam sebagai agama dan para penganutnya dengan negara kolonial sekular, terutamanya dalam konteks pemodenan Barat. Seterusnya, warisan dan pendigitalan sejagat. Teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh Barat adalah salah satu cabaran yang besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan etika masyarakat dalam kepelbagaian. Dari aspek media elektronik atau media cetak, memainkan peranan yang penting sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam proses membina kesepaduan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan dan gaya hidup masyarakat Malaysia. Budaya Barat pula telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi dan menyerap masuk dalam kehidupan peradaban bukan darat melalui bentuk penjajahan pemikiran dan budaya. Dan impak media digital ke atas etika dan peradaban dapat dilihat melalui peningkatan jaringan komunikasi, mendekatkan manusia dari seluruh dunia, meningkatkan taraf hidup
dan membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sempadan. Sebagai penutup, peradaban secara umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan tinggi, baik, halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti, tata susila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa yang baik. Selain itu, ilmu tentang etika dan peradaban adalah penting kerana ia boleh membantu kita ke arah pembinaan dan kejayaan sesebuah masyarakat. Dan pengajaran daripada Kitaran Sejarah Masyarakat patut dijadikan iktibar agar generasi muda seperti kita tidak leka dengan keamanan dan kemewahan yang dikecapi pada masa kini. Dengan mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan etika dan peradaban juga dapat membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. Dan akhir sekali, pendedahan terhadap mengenali latar belakang etika dan peradaban masing-masing pula boleh memupuk rasa persefahaman antara satu sama lain. Sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih.